Hai, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Kiong. Minggu ini kita akan bersentuhan dengan tema berkaitan jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Okey, mari kita tengok. Identitiku. Identitiku, evolusi kad pengenalan. Mari kita sama-sama tengok evolusi kad pengenalan. Evolusi kad pengenalan. Kamu tahu kan apa itu kad pengenalan? Cikgu percaya kamu semua orang, setiap orang ada kad pengenalan sendiri. Mari kita tengok evolusi dia. Kad pengenalan pada mulanya diperkenalkan oleh pemerintah English di Malaya melalui Emergency Registration Areas Regulation 1948 bagi membendung ancaman pengganas komunis pada tahun 1948. Kad pengenalan ini digunakan untuk tujuan pengencaman dan pengagihan beras pada zaman darurat. Oleh yang demikian, kad pengenalan yang pertama ini juga dikenali sebagai kad beras kerana caduan makanan pada zaman darurat memerlukan bukti pengenalan diri untuk mendapatkan beras. Maksudnya pada masa zaman darurat kan, jadi mereka menggunakan fungsi kad pengenalan ini adalah sebagai bukti pengenalan diri untuk mendapatkan beras. Walau bagaimanapun, kad pengenalan telah melalui pelbagai perubahan selari dengan peredaran zaman. Jika dahulu kad pengenalan hanya sekeping kertas biasa, tapi kini kad pengenalan mempunyai pelbagai fungsi dan ciri-ciri keselamatan. Maksudnya, sampai zaman sekarang kita punya kad pengenalan ada banyak fungsi, ada banyak ciri-ciri keselamatan juga supaya orang lain tidak akan menggunakan IC kamu, kad pengenalan kamu secara haram. Kamu tengok ini ialah evolusi kad pengenalan warga negara. My Card Evolution. Kamu tengok yang tadi ini ialah Sabah. Mula-mula Sabah punya kad pengenalan jenis, basuh pergi ke jenis yang ini, kad pengenalan plastik. Basuh Sarawak ni kad pengenalan kertas berlipat. Basuh kad pengenalan sampailah zaman ini kad pengenalan plastik Sarawak. Selepas itu Sabah dengan Sarawak bersama dengan Semenanjung Malaysia menggunakan kad pengenalan yang sama. Semenanjung dari kertas pergi plastik, lepas tu pergilah yang bermutu tinggi, lepas tu pergilah yang bermutu tinggi lagi. Maksudnya kad pengenalan ini melalui zaman yang berlainan, jadi kad pengenalan akan berkembang semakin berkualiti. Sampailah yang ini kad pengenalan berbagai guna juga kerajaan MyCard. Sampailah yang sekarang kita guna ini. Dulu yang ini sini. Kamu boleh tengok kan? Berbeza dengan sekarang. Kamu boleh keluarkan kad pengenalan kamu untuk tengok. Mari kita tengok sejarah-sejarah. Kita tengok 1948 pada tahun itu, kad pengenalan tanah Melayu yang pertama berbentuk kertas diperkenalkan oleh kerajaan British untuk melindungi negara daripada ancaman komunis. Penggunaan kad ini dilaksanakan di seluruh tanah Melayu dari tahun 1948 hingga 1960. Kad pengenalan ini tidak bersalut serta mengandungi gambar hitam putih sahaja dengan cap ibu jari kanan sahaja. Maklumat asal penduduk dan tiada taraf kewarganegaraan. Jadi masuk ke tahun 1960, kad pengenalan plastik mula diperkenalkan di Semenanjung Tanah Melayu pada 1 Ogos
1960 sebelum diperluas ke Sarawak pada 30 Mac 1966 dan ke Sabah pada 1 Jun 1972. Kad ini bersalur dan diproses secara terakhir. 4 warna bagi menentukan taraf kewarganegaraan, mengandungi maklumat terperinci, gambar hitam putih dan cap ibu jari kiri dan kanan. Jadi dia berkembang, lepas tu dia cap ibu jari ada kiri dengan kanan. Seterusnya kita tengok pada tahun 1990, kad pengenalan pertama yang bermutu tinggi digunakan oleh rakyat Malaysia. Penggunaannya menandakan era pengkomputeran tanpa menggunakan sistem separuh automatik di Jambatan Pendaftaran Negara bermula. Sistem 12 angka nombor unik turut diperkenalkan, iaitu setiap individu di Malaysia mempunyai sistem nombor unik yang berbeza. Kad pengenalan ini mempunyai ciri keselamatan yang tinggi, gambar hitam putih, cap ibu jari kiri dan kanan, mempunyai maklumat terperinci serta bersalur. Sampailah pada tahun 1999, kad pengenalan yang bermutu tinggi mengalami penambahbaikan, iaitu penggunaan gambar berwarna. Yang lain masih sama. Pergi ke tahun 2001. Kad pengenalan pelbagai guna kerajaan atau lebih dikenali sebagai MyKad diperkenalkan untuk memenuhi keperluan kad pengenalan sebagai kad pintar. Pada tahun 2012, MyKad baharu diperkenalkan dengan reka bentuk dan ciri-ciri keselamatan yang lebih canggih. Antara ciri terpenting ialah kad ini diperbuat daripada bahan polikarbonik dan menggunakan chip baharu yang lebih daya tahan. Kad ini juga mempunyai imej berbayang yang menggunakan teknologi tulisan laser pada permukaan kad bagi mengelakkan pemalsuan. Jadi, pada tahun itu, kad pengenalan telah muncul yang baru sampailah sekarang tahun 2021. Masih menggunakan kad pengenalan yang sama. Dia mempunyai ciri keselamatan yang lebih canggih. Lepas tu yang chip itu dia lebih canggih juga. Dan boleh elakkan daripada pemalsuan. Macam meniru membuat satu kad pengenalan yang baru. Sampailah sekarang pun kanak-kanak pun ada kad pengenalan juga, tapi dia dikenali sebagai MyKid. MyKid. Gambarkan penggunaan kad pengenalan pada masa yang akan datang dan ceritakan ramalan tersebut. Sekarang kamu gambarkan, kamu bayangkan apa penggunaan kad pengenalan pada masa yang akan datang. Sekarang, kad pengenalan dia sudah boleh dijadikan sebagai touch and go di Semenanjung sana. Di Semenanjung Malaysia. Di Sarawak ni belum lagi. Jadi kamu boleh bayangkan mengikut zaman yang semakin berkembang, penggunaan kad pengenalan pada masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi? Mungkin dia boleh dijadikan sebagai debit card. Dia boleh untuk membayar, untuk membeli, mengeluarkan duit. Itu tidak mungkin. Kamu boleh bayangkan. Nanti kamu ceritakan kepada cikgu. Boleh? Baiklah. Kelas kita hari ini sampai ini sahaja. Ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Cikgu harap kamu semua orang boleh faham dengan pengajaran cikgu. Sekian terima kasih. Kita akan jumpa pada kelas seterusnya.